Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam video saya yang kedua tentang solat jenazah. Dalam video yang pertama saya telah bacakan hadis-hadis yang menerangkan keutamaan solat jenazah, baik untuk kita yang solat dan juga untuk jenazah yang kita solatkan itu. Maka dalam video kedua ini saya akan menjelaskan pula tata cara solat jenazah. Saya akan cuba jadikan video ini ringkas supaya ia dapat menjadi rujukan pantas bagi tuan-tuan dan puan-puan semua. Maka dengan itu saya akan minimumkan pengemukaan dalil ataupun perbincangan tentang khilaf ya. Tentang solat jenazah ini, sebelum hendak solat syarat-syaratnya sama ya. Kita mesti suci daripada hadas besar, suci daripada hadas kecil, maknanya ambil wuduk, kita berpakaian yang menutup aurat dan juga menghadap kiblat. Antara solat jenazah dan solat-solat biasa, baik yang fardu maupun yang sunat, perbezaan yang paling ketara, solat jenazah tidak ada rukuk, tidak ada iktidal, tidak ada sujud, tidak ada duduk antara dua sujud dan tidak ada duduk tasyahud ya. Dan perbezaan kedua ialah solat jenazah ini berdiri saja dan imam akan bertakbir lazimnya 4 kali. Maka ingat, apabila takbir pertama tu yang takbiratul ihram untuk kita mulakan solat, masuk solat, takbir yang kedua jangan rukuk. Okey, jangan rukuk. Akan tetapi kalau sudah terrukuk, sebab solat jenazah ni kita jarang-jarang buat, mungkin terlupa, tak apa, boleh bangun dan sambung solat. Solat anda tidak batal ya, sebab Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha mengetahui para hamba-Nya jarang-jarang solat jenazah, sekali-sekala baru solat, dan bila solat mungkin terlupa yang sebenarnya tidak ada rukuk ya. Jadi kalau dah terrukuk, kemudian perasan aku seorang je ni, okey tak apa, boleh bangun dan berdiri sambung solat seperti biasa. Baik, sekarang saya akan jelaskan pula tata cara solat jenazah. Ia dimulakan dengan takbir pertama, Allahu Akbar. Selepas takbir pertama, baca surah Al-Fatihah sahaja secara sir. Maknanya tak ada doa iftitah sebelum itu dan tidak dibaca apa-apa surah Al-Quran selepas Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah sahaja. Kemudian imam akan takbir yang kedua, Allahu Akbar. Ingat, jangan rukuk, tiada rukuk untuk solat jenazah ya. Maka selepas takbir kedua kita berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat yang paling minimum ialah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sementara selawat yang terbaik untuk kita baca ialah selawat Ibrahimiyah, yang sebagaimana yang kita baca ketika duduk tasyahud dalam solat-solat biasa ya. Kemudian imam akan bertakbir kali ketiga, Allahu Akbar. Maka di sini kita mendoakan kepada jenazah. Kemudian imam bertakbir lagi, Allahu Akbar. Jika imam memberi ruang masa, berarti ada lagi ruang untuk kita berdoa lagi. Tapi kalau imam terus memberi salam, boleh juga ya. Dan tentang memberi salam ni, kalau imam memberi salam sekali saja, Assalamualaikum warahmatullahi, maka kita pun salam sekali saja. Kalau imam memberi salam 2 kali, kanan dan kiri, kita pun ikut kanan dan kiri. Sebab dalam hal ini, yang ke kanan sahaja pun ada pendapat, ada kaulnya, dan kanan dan kiri seperti solat-solat biasa pun ada juga kaulnya. Jadi itulah semudah-mudahnya untuk solat jenazah. Sekejap saja dan yang penting berdiri, jangan rukuk, jangan sujud ya. Tentang berdoa kepada jenazah selepas takbir ketiga dan atau takbir keempat, ada sedikit perincian yang ingin saya jelaskan kepada para penonton yang dirahmati Allah sekalian ya. Doa yang terbaik ialah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca atau ajarkan. Kalau kita tak hafal, maka boleh menyusun mana-mana doa sendiri, maknanya membaca dengan susunan sendiri dalam bahasa Arab untuk jenazah. Cuma apabila solat jenazah kemungkinan sebahagian daripada jemaah tidak menghafal doa yang diajar atau dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak tahu untuk menyusun doa sendiri dalam bahasa Arab, atau mungkin tahu, mungkin boleh bahasa Arab, tapi sebabkan sedang menyolati, sedang mensolatkan ahli keluarga yang disayangi, guru yang disayangi, dalam suasana yang sedih, sampai-sampai doa Nabi yang telah dihafal pun jadi lupa.
ataupun bahasa Arab yang sebelum ni pun boleh pun baca jadi sangkut-sangkut. Maka apakah di sana ada pilihan lain ya? Di sini ingin saya ulang kaji semula hadis yang saya baca dalam video pertama, bagaimana doa dalam solat ya, dalam solat jenazah itu sendiri akan menjadi syafaat kepada jenazah itu. Bererti ia adalah sesuatu yang bermanfaat kepada jenazah ya. Ini doa dalam solat. Demikian juga dalam sebuah hadis lain yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, hadis nombor 2784, atau penomboran lain hadis nombor 3199 dengan darjatnya hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza salaitum 'alal mayyiti fa akhlisu lahud du'a." Apabila kalian solat ke atas mayat, maknanya solat jenazah, maka ikhlaskanlah baginya doa. Ya, sekali lagi yang Rasulullah anjurkan ialah ketika solat jenazah itu, bukan selepasnya. Jadi apabila kita hendak berdoa, yang terbaik ialah dalam solat jenazah itu sendiri. Tapi tak hafal ataupun boleh bahasa Arab tapi jadi kelang kabut sikit nak baca kan. Jadi apakah boleh membaca doa dalam bahasa sendiri? Berarti bahasa Melayu ke, bahasa Indonesia ke, English ke, Mandarin ke dan sebagainya ya. Pendapat peribadi saya ialah boleh. Kenapa saya kata boleh? Sama juga. Ya, seperti mana perbincangan sama ada boleh tak membaca doa dalam bahasa sendiri selain bahasa Arab ketika solat biasa, ketika sujud dan tasyahud akhir sebelum memberi salam ya. Sama juga sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan kita untuk berdoa dalam solat jenazah itu sendiri, dan doa itulah yang akan menjadi syafaat yang bermanfaat kepada mayat, kepada jenazah. Maka sudah tentu apabila Rasulullah SAW menekankan kepada kita untuk berdoa kepada jenazah, Rasulullah mengetahui bahawa di kalangan umatnya bukan semua yang mampu berbahasa Arab. Bukan semuanya mampu menghafal doa yang baginda sendiri ajar atau amalkan. Maka apakah di sana ada keluasan? Maka pendapat peribadi saya ada, boleh. Maka dengan itu boleh bagi sesiapa yang tidak boleh berbahasa Arab, tidak menghafal doa yang Nabi ajar atau amalkan, sudah hafal, tahu bahasa Arab, tapi ketika solat jenazah itu terlupa atau nak doa Allahumma jadi sangkut-sangkut. Okey, maka dibolehkan berdoa dalam bahasa sendiri, baik bahasa Melayu, baik bahasa Inggeris, Tamil dan sebagainya ya. Cuma ingat ini adalah pendapat peribadi saya. Kalau tak mau terima pendapat ini tak apa. Kalau tak boleh nak berdoa, diam saja. Moga-moga doa imam menjadi doa kita juga. Ataupun bolehlah berdoa selepas solat. Tapi ingat, hadis-hadis Nabi menekankan berdoa dalam solat dan bukannya selepas solat ya. Dan meskipun saya kata bolehlah kita imam doa lah, tapi doa perlahan tau, bukannya kita sebut amin. Okey, ataupun doa selepas tu kan. Tapi katakanlah yang meninggal dunia ni ahli keluarga yang kita sayangi, ibu kita ke, ayah kita ke, anak kita ke, kita nak doa. Dan kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menekankan berdoa tu dalam solat jenazah. Kan? Dan tadi hadis yang saya baca kan, iza salaitum 'alal mayyiti fa akhlisud du'a. Jika ataupun apabila kalian solat ke atas mayat, ke atas jenazah, maka ikhlaskanlah doa kepadanya. Maka inilah peluangnya. Tapi bila tak hafal bahasa Arab apa, sebab itulah pendapat peribadi saya, boleh untuk kita berdoa dalam bahasa Melayu, dalam bahasa sendiri. Moga-moga Allah mengampunkan dosanya, moga-moga Allah merahmatinya, melapangkan kuburnya, memudahkan soal jawab dalam kubur nanti dan sebagainya ya. Cuma ingat, ini pendapat peribadi saya. Okey, selepas selesai solat jenazah, selesailah diangkat jenazah, diangkat mayat dan dibawa ke van ataupun dibawa ke kawasan perkuburan untuk dikebumikan. Tidak ada apa-apa lagi doa berjamaah, tidak ada apa-apa lagi zikir bersama-sama, dan tidak ada lagi angkat satu langkah Al-Fatihah, langkah kedua Al-Fatihah dan sebagainya yang biasa diamalkan oleh sebahagian masyarakat kita ya. Tentang membaca Al-Fatihah itu saya ada membuat video khas tentangnya. Kalau saya jumpa nanti saya bagi link dalam kotak description ya. Ini masalah banyak sangat video. Okey, jadi semua-semua itu adalah bid'ah, jangan turut serta.
Kalau boleh, waris kepada jenazah itu, waris berpesan kepada pihak masjid, pihak yang nak solat tu, kata lepas solat terus angkat. Sebab yang sunnah, yang dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah menyegerakan urusan jenazah. Bukan lagi ditangguh-tangguhkan dengan semua-semua itu. Kalau nak doa, doa yang terbaik ialah dalam solat jenazah. Bukan selepas itu ya. Baik, demikianlah tentang solat jenazah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.